Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Fokus berita malam. Kerajaan Nepal dan Sarawak terus meningkatkan hubungan dua hala dengan memperluaskan perdagangan yang akan memberi manfaat kepada Malaysia dan Sarawak amnya. Menurut Duta Besar Nepal ke Malaysia, Dili Rajpodel, perkara itu menjadi topik perbincangan beliau bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Boh Peng dalam kunjungan hormatnya di Pejabat Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. We need to enhance our bilateral relation that can be benefit to both nations, Nepal and Malaysia. So mainly today's meeting is focused onto the same agenda, and I am pretty much sure that we can work in bigger and better way in future. There are a couple agenda that we mentioned, like how we can extend our trade and how we can exchange our culture in between. We have the very nice culture to each other. Ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat tersebut, beliau menambah Nepal dan Sarawak juga boleh bekerjasama dalam sektor perubahan iklim. Not only that, but also we can work together in climate change sector. This is the global issue. So, as you all know, that Nepal, the Mount Everest, the Himalayan range, is in Nepal. So, it is the all we need to protect that glacier. We need to tackle the global climate change issue. We also talk about that. Berita seterusnya, negara Brazil bersedia memasuki pasaran Sarawak dengan mengeksport daging haiwan halal ke negeri ini termasuk Sabah. Duta Besar Brazil ke Malaysia, Art Norton de Murat Quintela berkata, Brazil merupakan pengekspor terbesar protein haiwan halal di dunia yang menjadi sumber penting di Malaysia. Brazil is the world's biggest exporter of halal animal protein. It's an important source of halal animal protein to Malaysia, to continental Malaysia, but we don't yet export to Sarawak and Sabah. And Brazilian halal meat exporters are beginning to be interested in the Sarawak market, and that's something I also discussed with them. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Dalam pada itu, Art Norton memberitahu beliau sangat tertarik dengan perbincangan bersama Premier Sarawak mengenai sumber tenaga boleh diperbaharui di negeri ini. Jelasnya, beliau amat berminat dengan bahan api penerbangan mampan SAF yang merupakan topik yang sangat diminati Premier Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut menerima kunjungan hormat rombongan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB yang diketuai Controller Kualiti Alam Sekitar Jack Liam. Ini merupakan kunjungan hormat pertama Jack Liam bertujuan mendapatkan nasihat daripada Premier Sarawak selepas beliau dilantik pada 1 Mei lepas. Ketika ditemui media, beliau memberitahu beberapa cadangan telah dikemukakan untuk menjalankan aktiviti dan program berkenaan penjagaan alam sekitar sempena ulang tahun ke-30 NREB pada tahun depan. Pada tahun depan merupakan 30 our 30th anniversary untuk Lembaga Sumber Asli. Jadi kita akan memperkasakan aktiviti kita dan menjalankan beberapa program untuk meningkatkan kesedaran awam berkenaan dengan penjagaan alam sekitar, mendidik pihak awam supaya lebih sensitif lebih membantu pihak berkuasa seperti Lembaga Sumber Asli untuk menjaga persekitaran negeri Sarawak. Ya. Perkongsian seterusnya, generasi muda kini perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang tinggi agar mereka berupaya membawa serta meneruskan kegemilangan Sarawak pada masa depan. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, nilai patriotisme dan semangat dahagakan kemajuan perlu disemat dalam diri generasi muda demi kesinambungan pembangunan yang dikecapi selama 60 tahun ini.
Katanya generasi muda selaku pewaris negeri ini perlu mempunyai keupayaan untuk meneruskan perjuangan sehingga 60 tahun akan datang supaya Sarawak terus maju makmur. Beliau berucap demikian dalam majlis sambutan ketibaan konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat daerah Asajaya di Kompleks Sukan Asajaya pada Ahad. Bercakap mengenai konvoi tersebut, Datuk Seri Abdul Karim berpuas hati atas kejayaannya dalam menyemarakkan semangat patriotisme, terutamanya dalam kalangan generasi yang lahir selepas tahun 1963. Manakala di Limbang, penganjuran seminar wanita dan keluarga Islam di Dewan Kampung Bunga Raya di sini telah mendapat sambutan menggalakkan pada Sabtu lepas dengan penyertaan wanita dari pelbagai agensi kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan NGO tempatan. Seminar berlangsung selama sehari itu anjuran bersama Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM, Cawangan Limbang dan Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam Daerah Limbang JTPIL dengan 4 topik dikongsikan oleh para penceramah. Berucap dalam majlis penangguhan, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sebarang ilmu yang didapati harus digunakan dan diamalkan setiap hari. Tapi yang paling berkesan bahasa muka macam ini lah. Lebih baik lagi face to face. Itu lebih baik lagi lah. Tapi ini alhamdulillah ramai yang datang. Itu ilmu. Tapi yang susah selepas itu adalah mengamalkan lah. Ilmu dapat tapi amalan. Ini saya pun kena sebut ini untuk menguatkan diri sendirilah insya-Allah. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Limbang akan diadakan pada 18 dan 19 Julai ini, manakala Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Limbang pula akan berlangsung di Lawas pada 24 dan 25 Julai ini. Tambahnya, 2 lagi program besar dalam perancangan untuk dianjurkan iaitu sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijrah pada September dan Karnival Kesenian Islam pada November. Beralih dengan laporan di Miri, penyerahan 3 lagi kapal peronda laju kelas pulau kepada Sarawak Coast Guard di bawah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS menyerlahkan visi Premier Sarawak Datuk Pantinggi Tan Sri Abang Zohari dalam menjaga kepentingan negeri ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangi memberitahu Datuk Pantinggi Tan Sri Abang Zohari merupakan pemimpin berwawasan dan berpandangan jauh yang mampu merancang keperluan untuk masa depan negeri ini. Dalam hal ini, katanya Sarawak Coast Guard terus memainkan peranan penting untuk menjaga perairan Sarawak termasuk di kawasan perindustrian minyak dan gas. So how do we do this? How do we do this? We have to work together, meaning to say all the relevant agencies, the Marine, the Police, the APAM, and now together with the Sarawak Coast Guard must work together, work hand in hand to ensure that the areas within the offshore of Sarawak are safe for investment activities, for oil and gas activities that will generate revenues and income to the state of Sarawak. So that is one of the very reasons of why Sarawak Coast Guard is very critical, the establishment, and very relevant, not only today, but in the future. So, Beliau berucap demikian ketika mewakili Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dalam majlis serah terima kapal laju kelas pulau Sarawak Coast Guard di markas UKPS Miri pada pagi Isnin. Terdahulu, Datuk Baklan menyaksikan majlis menandatangani instrumen penyerahan vesel ronda laju antara Timbalan Pengarah Perkhidmatan Teknikal Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Insinyur Wisil Licok dan Pengarah UKPS Datuk Dr. Chai Kin Chung. Dengan penyerahan 3 vesel tersebut, UKPS kini memiliki sejumlah 6 kapal peronda laju kelas pulau di mana 3 vesel pertama telah diserahkan pada 18 November 2022 di Kuching. JKR Sarawak bertindak sebagai agensi pelaksana bagi pembinaan kesemua vesel berukuran 25 meter itu, manakala syarikat Sarawak Slipways Sendirian Berhad dilantik sebagai kontraktor terlibat dengan jumlah kontrak bernilai RM73.243 juta pada April 2021 setelah proses tender terbuka diadakan dari Disember 2020 hingga Februari 2021. Ke-6 vesel itu bakal dilancarkan bersama perasmian markas UKPS Miri oleh Premier Sarawak pada 18 Julai ini. Sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka telah menyaksikan pelbagai perubahan positif yang dialami oleh negeri ini semenjak mengecapi kemerdekaan.
Acara kemuncak yang akan diadakan pada 22 Julai depan di Padang Merdeka Kuching sememangnya dinantikan oleh setiap lapisan masyarakat dalam memperingati dan menghargai jasa pejuang tempatan terdahulu demi negeri ini. Bertemakan Sarawak Maju Makmur, sambutan kali ini adalah selaras dengan kejayaan Sarawak yang sudah menceburi pelbagai bidang ekonomi baharu bagi merancangkan lagi pembangunannya. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di sekitar Bandaraya Kuching dan Kota Samarahan mendapati rata-rata golongan belia berpendapat bahawa Sarawak lebih maju berbanding dahulu, terutamanya dari segi ekonomi. Bagi graduan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dayang Umi Kalsum, perasaan bangga dan gembira sebagai rakyat Sarawak tidak dapat dinafikan kerana mempunyai pemimpin yang berwibawa sejak dulu lagi. Semestinya saya berasa bangga dan gembira kerana telah banyak perubahan yang dapat kita lihat sejak 60 tahun lalu. Ianya merupakan hasil pimpinan pemimpin terdahulu dan sekarang di samping kerjasama rakyat negeri ini. Farah Ashikin pula berpendapat penganjuran konvoi Kembara Sarawak Merdeka amat signifikan dalam menyalurkan maklumat terkini pembangunan di Sarawak. Bagi pendapat saya, ianya merupakan satu aktiviti yang unik kerana bukan sahaja pemimpin dapat melihat sendiri keadaan kawasan dan jalan raya di Sarawak, malah rakyat sendiri dapat mengetahui perkembangan di Sarawak melalui pengumuman dalam konvoi tersebut. Seorang lagi penuntut UNIMAS, Wilbert Usang, menzahirkan harapan agar pemimpin tempatan terus gigih membangunkan Sarawak. Saya berharap agar negeri kita Sarawak akan menjadi sebuah negeri yang maju dan berpendapatan tinggi. Saya berharap agar rakyat Sarawak akan terus hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Oleh itu, marilah kita meraihkan kemerdekaan kita 22 Julai ini. Okay? Untuk pemimpin di masa depan, saya berharap agar kalian akan terus berbakti dan memajukan negeri Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum berakhir, saksikan visi Premier Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #menyebar fakta, salam UKAS. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui.
Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.